10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada yang dihormati Dr. Norila. Nama saya Tan Kai Ling, nombor metrik D2013-106475 daripada kursus AP50 ISMP Bahasa Cina dan merupakan kumpulan H bagi kelas falsafah. Topik yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan kurikulum kebangsaan. Objektif bagi saya membuat kajian tentang kurikulum kebangsaan ialah mengambil peluang memahami kurikulum kebangsaan di Malaysia dengan lebih lanjut, mengenal pasti maklumat dan sifat-sifat kurikulum kebangsaan, mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan sebagai panduan dalam melaksanakan kurikulum kebangsaan, mengenal pasti jenis-jenis kurikulum kebangsaan dan sistem pendidikan kebangsaan, serta mengenal pasti peranan kurikulum kebangsaan dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, isi kandung yang akan saya sentuhkan pada hari ini ialah berkaitan dengan pengenalan bagi kurikulum kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan, jenis-jenis kurikulum kebangsaan, sistem pendidikan kebangsaan, peranan kurikulum kebangsaan dalam merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, serta kesimpulan bagi topik-topik tersebut. Pengenalan berkaitan dengan maksud kurikulum menunjukkan bahawa perkataan kurikulum berasal daripada perkataan kurikula dalam bahasa Latin yang merujuk kepada tret balapan yang digunakan oleh pelumba kereta kuda pada zaman Gaius Julius Caesar pada abad pertama. Kurikulum juga merupakan kursus-kursus yang ditawarkan oleh sebuah institusi pendidikan atau satu set kursus-kursus yang membentuk bidang pengkhususan. Maksud kurikulum kebangsaan merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pelajaran. Menurut Akta Pendidikan 1996, kurikulum kebangsaan merupakan suatu program pendidikan yang termaksud kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangkan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Maklumat kurikulum kebangsaan ialah untuk memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dan wawasan negara. Ia penting untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu serta melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera. Ia bermaklumat untuk menyediakan sumber tenaga manusia bagi keperluan kemajuan negara serta memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Sifat-sifat kurikulum kebangsaan melibatkan keadilan, keseragaman, perancangan, pengurusan dan pemantauan serta peruntukan. Keadilan menunjuk kepada memastikan setiap kanak-kanak menikmati peluang pendidikan yang sama. Keseragaman pula menunjuk kepada sukatan pendidikan bagi seluruh negara adalah seragam. Perancangan penting bagi memastikan rancangan yang dilakukan adalah serata agar sistem pendidikan negara dapat dilaksanakan dengan lancar. Pengurusan penting bagi memastikan pihak pengurusan menjalankan tugasan masing-masing dengan penuh tanggungjawab untuk memastikan usaha pendidikan dapat dijayakan. Selain itu, aktiviti kurikulum sekolah boleh dijalankan di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Dan seterusnya ialah bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut kepada falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan,
untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi panduan dalam melaksanakan kurikulum kebangsaan. Ia penting untuk memberi halang tuju yang jelas kepada para guru yang berperanan untuk menjayakan hasrat kurikulum kebangsaan. Para guru dapat memastikan pendidikan yang disampaikan kepada pelajar mestilah dapat membantu membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis serta berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Para pendidik juga dapat mendidik secara bersepadu dan menyeluruh, serta menganggap penyampaian pendidik sebagai satu usaha yang berterusan. Yang seterusnya ialah jenis kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan boleh dibahagi kepada kurikulum formal dan kurikulum tidak formal. Kurikulum tidak formal pula boleh dibahagi kepada kurikulum tersembunyi dan kurikulum. Kurikulum formal juga dikenali sebagai kurikulum tersurat. Ia boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan. Kurikulum formal merupakan kurikulum yang dipahami dan ditafsirkan oleh seseorang guru yang dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan skim atau rancangan pengajaran untuk sesuatu sesi atau waktu pengajaran. Jenis-jenis kurikulum formal yang terdapat di dalam sistem pendidikan Malaysia ialah kurikulum standard pra-sekolah kebangsaan, kurikulum standard sekolah rendah KSSR, kurikulum bersepadu sekolah menengah KPSN, dan kurikulum pendidikan khas. Kurikulum tidak formal pula merupakan interaksi sosial psikologi antara pelajar dan guru yang melibatkan perasaan, sikap dan tingkah laku. Kurikulum tersebut melibatkan perubahan tingkah laku manusia yang tidak dapat dikawal atau dirancang terlebih dahulu. Ia dibahagi kepada kurikulum tersembunyi dan co-kurikulum. Kurikulum tersembunyi juga dikenali sebagai kurikulum tersirat atau kurikulum tidak rasmi, yang merangkumi perilaku kelakuan yang perlu dipatuhi, corak hubungan perseorangan, kepatuhan kepada kuasa dan pengaruh, persaingan, sumber motivasi dan sebagainya yang dipelajari oleh murid di sekolah. Kurikulum tersembunyi merangkumi norma-norma yang tidak ternyata, nilai-nilai dan kepercayaan. Ia tertanam dan dinilai dan disebarkan kepada murid melalui peraturan-peraturan yang membentuk secara rutin dan hubungan sosial di sekolah dan di dalam bilik darjah. Co-kurikulum merupakan aktiviti yang menyokong kurikulum rajin yang dilakukan di luar kuliah. Pelibatan aktiviti co-kurikulum adalah diwajibkan bagi semua pelajar. Co-kurikulum penting dalam membentuk personaliti dan sosial pelajar, serta dapat memupuk perkembangan diri pelajar melalui aspek psikomotor, kognitif dan efektif. Ia juga penting dapat mengembangkan bakat, potensi dan minat pelajar dalam bidang atau kegiatan yang dipilih oleh mereka. Seterusnya, saya akan membincang tentang sistem pendidikan kebangsaan yang terdapat di Malaysia. Sistem pendidikan kebangsaan dibahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, dan pendidikan menengah. Yang perlu diambil perhatian iaitu sekolah ekspatriat atau sekolah antarabangsa tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Pendidikan prasekolah merupakan program pendidikan bagi murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun, yang merupakan sebahagian daripada pendidikan kebangsaan untuk menyediakan asas yang pokok dalam pendidikan formal kanak-kanak. Pendidikan rendah pula merupakan khusus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh 6 tahun. Ia penting dalam memperkenalkan satu pendekatan yang lebih luas dan fleksibel terhadap tempoh prasekolah pendidikan rendah. Kurikulum standard sekolah rendah KSSR dirancang untuk memastikan murid-murid dibekal dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran semasa.
KSSR menggunakan elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi maklumat, serta komunikasi secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M, yaitu kemahiran membaca, menulis, mengira dan mengaku. Seterusnya, pendidikan sekolah menengah juga merupakan peringkat di mana para pelajar perlu mengambil masa sepanjang 5 tahun untuk menamatkan pengajian, yaitu perlu belajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Lanjutan pendidikan sekolah rendah ke arah mengembangkan potensi individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pelajar perlu mengambil bahagian dalam peringkat pentaksiran tingkatan 3, yaitu PT3, sebelum membuat pilihan sama ada hendak mengikut kursus aliran sains atau aliran sastra di tingkatan 4. Para pelajar juga wajib menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM supaya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang selanjutnya. Selain itu, peranan kurikulum kebangsaan dalam merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan juga penting bagi memperkembangkan individu secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Ia penting bagi mengembangkan ilmu pengetahuan, penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni, serta melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipan sebagai seorang warga negara. Kurikulum juga penting dalam menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap dalam melaksanakan tugas secara produktif demi memberikan sumbangan kepada negara. Kurikulum kebangsaan juga berperanan dalam melahirkan rakyat yang taat setia kepada raja dan cinta kepada negara, serta melahirkan tenaga kerja yang mahir serta membentukkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Ia penting bagi memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, memupuk rakyat yang bersikap toleransi demi mewujudkan perpaduan rakyat yang berbelangkam. Selain itu, ia juga membantu dalam mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial, meningkatkan peluang dalam membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada. Kesimpulannya, pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu, yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. Pihak berkenaan hendaklah mempunyai perancangan, penyusunan, pelaksanaan dan penilaian secara berterusan untuk merealisasikan maklumat kurikulum kebangsaan secara berkesan. Sukatan kurikulum yang dirancang haruslah bersifat dinamik dan fleksibel agar dapat sesuai dengan keadaan semasa. Setiap pihak berkenaan haruslah berganding bahu bagi mengembangkan bidang pendidikan negara agar dapat memupuk warga negara yang berkeupayaan untuk bersaing di paras dunia. Sekian, terima kasih.